dengan kekasih dia. Kekasih dia ke SMS pukul 3 petang. Pukul 1-2 cokoh dah dekat Taman Bunga. 2 jam tunggu tak marah. Tak apa. 3 jam lah apa. Allah. Kalau tunggu lama memang rasa nak marah. Nampak muka dia sejuk lalu. Rasa gembira. Panggil mak pun salah sebut nama. Tu panggil mak. Orang tanya, mak nama apa? Mak dia sebut nama orang yang kasih. Salah. Tu bukan tu. Jadi macam tu. Mana-mana nak tidur, nak makan, ingat sama. Ni kalau kita Allah Taala kekasih kita, kita sentiasa ingat. Kita sentiasa ingat. Dan orang ni yang kekasih ni biasanya kalau sebut kekasih tak sabar-sabar nak jumpa. Tidak sabar-sabar berasa nak jumpa. Kau dekat nak jumpa, kau gembira. Maka demikianlah orang yang jadi diri dia kekasih Allah Ta'ala tu kekasih dia. Ketika Nabi SAW nak wafat, malaikat beri pilihan, sama ada nak berjumpa dengan Allah Ta'ala ataupun nak bersama dengan sahabat-sahabat lagi. Maka Nabi memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akhir sekali rasa rindu kepada mati apabila seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sempurnalah rindunya sehinggalah orang yang rindu ni rasa nak ke mati ataupun rasa sangat rindu kepada mati, dia adalah orang yang sempurna, benar-benar sempurna rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata rindunya kepada Tuhannya Malaul A'la yang memenuhi ketinggian. Itu bahasa Arab. Maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbil Alamin kepadanya. Maka tiba-tiba pesuruh Tuhan Rabbil Alamin kepadanya, yakni datang kepadanya, mendatangi akan dia, yakni malaikat maut pun datang. Tiba-tiba datanglah malaikat maut. Sebab tu ada orang-orang soleh. Imam Al-Ghazali contohnya, dia mandikan diri dia sebelum dia nak mati. Dia mandi habis, lepas tu dia menghadap kiblat. Lepas tu dia sediakan cair kapan, dia pun baring, lepas tu mati dia. Sebelum daripada tu dia pesan dah. Dia pesan dah bahawa dia ni akan mandikan untuk diri dia sendiri. Ini orang-orang yang soleh, yang rapat dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk tanda dah. Semakin bila tunjuk tanda saja sampai pada Allah, dia rasa gembira. Sebab dia nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dia banyak tanda-tanda kematian. Di antaranya, selepas daripada asar, seluruh kita ni jadi bergetar. Telinga gerak, mata gerak sikit, hidung gerak sikit, mulut gerak sikit. Perut pun gerak sikit. Dia gerak sikit-sikit. Itu menandakan bahawa kita hampir membawa kepada kematian. Tapi cukuplah tanda yang mudah kita ingat, tanda kematian ialah mengenai adanya uban di atas kepala. Ada bau. Itu di antara tanda-tanda kematian. Tapi biasanya gitulah. Rasa lepas pada asal, rasa ketar je tu, ini tanda-tanda kematian. Bagi orang yang beramal soleh, dia tak kisah. Anak kita dah baca sama. Cikgu kata periksa seminggu lagi, tak ada apa-apa. Sebab dia dah buat persiapan. Lepas tu dah baca banyak tu, 3 hari lagi. Dia kata Allah, kalau hari ni lalu pun tak apa. Sebab dia dah buat persiapan. Maka demikianlah kita. Sama ada kita buat persiapan ataupun tidak buat persiapan, pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Dan nak beritahu ni, kematian mari tiba-tiba. Bila mari saja kematian, persiapan kita ni tak ada dah. Satu je kita buat persiapan, satulah yang kita bawa. Satu yang kita bawa. Bagi orang yang soleh, dia rasa takut kepada Allah, dia akan buat persiapan bersungguh-sungguh dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata dengan roh, dan raihan, mendatangkan dia atasnya dengan roh. Roh ni biasanya malaikat, ataupun dia tarik, datangkan dengan roh dan juga raihan. Raihan ni bau-bauan.
Bau-bauan dan kesukaan. Kesukaan. Ruh ni sini kerehatan dengan kerehatan dan raihan, bau-bauan dan kesukaan. Dan ridwan dan keredaan daripada Tuhan yang redha, tiada marah, tiada muka. Dia hamba Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala muka kepada dia. Ada orang yang dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Yang dia jumpa dalam keadaan muka, dia akan disambut dengan oleh malaikat dalam seburuk-buruk sambutan. Seburuk-buruk sambutan. Melihat wajah malaikat tadi pun dah begitu azab. Kemudian dia naikkan roh. Kita ni apabila mati, roh kita naik dua tempat. Satu dia panggil Illiyin, satu dia panggil Sijin. Illiyin dengan Sijin. Kalaulah katakan roh kita naik di Sijin, roh naik ke Sijin, makna roh kita bersama dengan orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah. Roh yang naik ke Sijin, roh yang diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kalau roh kita naik ke Illiyin, dia cabut roh tu. Masa cabut roh kita, keluar dari roh kita daripada jasad tu, buat lari di mana roh kita? Roh kita naik kat tempat tu. Satu lagi dia panggil Illiyin. Illiyin ni roh orang-orang yang soleh. Roh orang-orang yang soleh naik situ dekat Illiyin, maka berbahagialah orang-orang yang melakukan ibadat, orang yang mendapat rahmat Allah. Kita sekarang dah tahu roh kita pergi mana? Tak tahu lagi. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu dah kehidupan kita lepas mati macam mana, ahli syurga ke ahli neraka, dah tahu. Kita tidak tahu, maka kita kena berusaha, beramal. Dan Allah Ta'ala tidak zalim hamba dia. Orang yang beramal soleh akan diberi balasan yang baik. Diberi balasan yang baik. Maka malaikat akan sambut roh orang yang buat dosa ni, sambut. Kemudian naik satu tingkat langit, dicela oleh malaikat. Roh siapakah yang buruk ini? Dan dia berbau busuk. Kemudian dicela oleh malaikat. Maka malaikat yang bawa roh tadi dikata roh Sianu bin Sianu. Dia buat dosa besar macam ni. Akhir sekali sampai dekat Sijin, kemudian diletakkan dalam alam barzah. Di mana alam barzah? Wallahu a'lam. Letakkan alam barzah, maka diazab. Maka kubur akan jadi satu jurang daripada jurang neraka, ataupun akan jadi satu taman daripada taman syurga. Tetapi bagi roh yang baik, roh yang soleh, masa ketika keluar jasad kita ni, roh kita daripada jasad kita ni, begitu sakit sekali. Ada kata 99 kali mata pedang, mengikut amalan masing-masing. Tapi begitu azab. Tengah-tengah azab tadi, tiba-tiba dibuka, diperlihatkan tempat duduk dia. Bila diperlihatkan tempat duduk, rasa sakit ni nak keluar roh, tiba-tiba nampak tempat duduk dia, maka dia akan tersenyum, hilang rasa sakit, senyum. Sebab tu kita tengok orang-orang soleh, baik-baik, dia mati senyum. Bukan buat-buat senyum tu, tak. Dah boleh buat-buat senyum. Biar keluar senyum. Kaki orang kata aku mati baik, dah boleh. Dah boleh. Senyum tu dia nampak tempat duduk dia tu di mana. Dia nampak duduk di syurga, alhamdulillah. Dia akan gembira, roh dia pergi dalam keadaan baik. Naik ke Illiyin, disambut oleh malaikat dengan bau-bauan. Malaikat tadi menyerupai orang yang begitu baik, begitu tampan, begitu molek. Sambut dia, naik satu tingkat langit sampai kepada Illiyin, dipuji oleh malaikat. Roh siapa ni yang wangi, roh siapa ni yang putih berseri, roh siapa ni yang comel, akan dipuji oleh Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata sesiapa yang mati, kemudian tiga orang yang soleh mengatakan dia orang yang baik, maka akan dimasukkan dia dalam syurga.
Ada 3 orang yang soleh, kata dia orang yang baik. Dia orang yang baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang betul orang soleh lah. Kalau orang-orang biasa kata tu tak jadi lagi. Orang yang soleh dan orang soleh tadi memang tahu dia ni orang yang baik. InsyaAllah akan dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata dia akan jumpa dengan raihan, bau-bauan. Dalam syurga ni ada bau-bauan. Atas muka dunia ni bau-bauan yang wangi dia panggil kasturi. Kasturi ni wangi. Wangi. Dia adalah daripada darah kijang. Darah kijang kemudian dijadikan air wangi. Kalau letak dalam madrasah ni, insya-Allah habis wangi satu madrasah. Muslimat mari tak payah pakai minyak wangi. Wangi dah. Harga dia murah aja, 30,000. Maknanya kalau tak dalam ni. Itu hak minyak wangi atas muka dunia. Minyak wangi dekat negeri akhirat lebih-lebih lagi wangi. Tapi sewangi-wangi minyak wangi di atas muka dunia, wangi lagi peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat mengatakan sahabat Nabi mengesap peluh Nabi. Diambil air peluh Nabi tu dijadikan minyak wangi. Minyak wangi. Ini mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kesukaan, suka sungguh duduk dalam syurga tidak dapat digambarkan. Tidak dapat digambarkan orang yang duduk dalam syurga sangat-sangat suka dan dia tidak pernah merasa susah walau satu saat pun. Gembira sama, gembira. Nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau boleh kita ni duduk atas muka dunia, kalau kita susah atas muka dunia tak apa, jangan susah ke akhirat. Jangan sampai susah ke akhirat. Biarlah kita gembira dekat atas muka dunia. Jadi kita kena faham, kadang-kadang kita duduk atas muka dunia ni Allah Taala beri ujian. Ujian banyak. Tujuan dia Allah Ta'ala nak beri gembira ke akhirat bila kita dapat ujian. Sebab tu dia kata orang yang banyak menangis di atas muka dunia, nescaya dia akan banyak ketawa dekat negeri akhirat. Tetapi orang yang banyak ketawa di atas muka dunia, dibimbangi dekat negeri akhirat dia banyak menangis. Yang paling penting biarlah kita senang dekat negeri akhirat. Kalau kita tak senang atas muka dunia pun, senang atas muka dunia pun tak senang mana kok. Tak senang mana kok. Banyak piti sangat tak boleh tidur malam pula. Tak boleh. Banyak piti sangat malam-malam duk kira habis masa gitu aja. Kira 30,000 tidur. Kejut pun 3 kira pula takut hilang. Susah juga. Susah juga. Jadi akhir sekali dia kata dapat kesukaan dalam syurga. Dan ridwan daripada Tuhan, yakni keredaan daripada Allah Ta'ala dengan mendapat syurga. Ya Allah Ta'ala redha pada dia dan Allah Ta'ala tidak murka, tidak marah pada dia. Ini bagi siapa? Bagi orang yang beramal dengan amalan soleh. Jadi kita duduk atas muka dunia, kita kena jauh dosa, jauhkan diri kita daripada melakukan dosa. Kita kena kuatkan diri kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, buat amal ibadat yang pertama dengan berdasarkan ilmu, yang kedua hendaklah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijumpa ia akan dia suka baik hati. Dia pun jumpalah perkara-perkara yang menyukakan. Perkara-perkara yang menyukakan, yang membaikkan hati dia. Allah gembira sama. Kita duduk atas muka dunia banyak perkara-perkara yang menyakitkan hati kita. Tapi di dalam syurga perkara-perkara yang menggembirakan. Berasa nak makan, mari selalu. Mari selalu. Dia sebut dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat tak ingat. Maksud dia berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh.
Beriman saja tak cukup, kena beramal soleh. Bagi mereka syurga, yang mana di bawah syurga itu ada sungai yang mengalir. Air sungai boleh minum. Cik minum air sungai kampung kita 2 hari masuk hospital. Kalau dak pagi minum, petang masuk hospital. Air sungai tu mengalir, sungai-sungai. Dan dalam syurga dia ada air. Air madu ada. Air arak ada. Arak atas muka dunia tak boleh minum. Arak dekat negeri akhirat boleh minum. Arak yang tidak memabukkan dan melazatkan. Air susu ada. Air biasa pun ada. Tapi tak sama. Air madu tak sama, air arak tak sama, air susu tak sama, tak sama. Dalam syurga nikmat yang begitu banyak. Kullama ruziku minha min samaratin. Apabila diberi daripada buah-buahan. Buah-buahan ada atas muka dunia, ada dekat negeri akhirat. Orang pun tanya, Ustaz, durian ada? Apa tak ada durian? Naka pun ada, timun Cina pun ada. Bila diberi kullama ruziku minha min samaratin qalu hadzal ladzi ruziqna. Mereka jawab, kami dah dapat rezeki dah macam ni. Maknanya dia kata kami dah makan dah buah ni. Sebab atas muka dunia dia makan dah buah. Buah atas muka dunia. Dia dah makan. Jadi ada belaka insya-Allah lah. Orang hok berahi buah mata kucing, asal tanyalah ada buah mata kucing. Orang berahi buah durian, ada buah durian. Dan kalau kita atas muka dunia tak boleh makan durian, akhirat boleh makan. Boleh makan belaka. Dia pun kata, ya Allah, kami dah makan dah atas muka dunia. Wa utubihi mutasyabiha, tapi apabila dia makan, tengok rasa berbeza. Tak sama dunia dengan akhirat. Walahum fiha azwajum mutahharatun, dan bagi mereka itu ada azwajul. Azwajul ni pasangan-pasangan. Ada isteri-isteri. Isteri suku, bidadari suku. Ni orang duduk dalam syurga. Puan muslimat pula, muslimat pun ada kok. Kalau orang lelaki bidadari, muslimat mendapat tahu. Mungkin ada. Wildan ikut anda lah. Wildan. Wildan ke bidadara ke bidadari ke, dah kira lah. Ada lah. Pelayar-pelayar dia. Yang penting masuk syurga. Masuk syurga. Macam sahabat Nabi dia suka main kuda. Nabi pun kata dia dekat akhirat nanti ada kuda. Kuda ni kuda yang bersayap. Kuda ni kuda yang bersayap. Bersayap. Dia pun gembira. Tengok-tengok gembira. Nabi kata pastikan kamu ni beramal biar masuk dalam syurga. Tengok-tengok tu orang seorang lagi wahyu pada unta. Tanya unta ada. Unta ada. Seorang lagi kambing pula. Jadi dah tanya. Nabi kata ginilah, apa-apa yang ada dekat, apa-apa yang ada atas muka dunia ada dekat akhirat. Atas muka dunia ada kuda, dekat akhirat ada kuda. Tapi akhirat kuda tu kuda terbang. Kuda terbang, kuda ada sayap. Tak sama. Tapi kuda-kuda. Kemudian Nabi kata, asal tanyalah mana-mana yang ada atas muka dunia ni ada. Kalau dia habis dia tanya, arna ada, semut ada, kucing ada, susah Nabi nak jawab. Akhir kali Nabi pun khabar ada belaka. Ini orang yang duduk di dalam syurga. Maka dia kata di sini, rasa dalam keadaan suka, baik hati dan dirinya, yakni rasa puas hati dah.